أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berbalan barakah ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu lagi dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menghasilkan barakah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita beramal dengan setiap ilmu yang kita pelajari, dengan Allah rezekikan kemudahan, sihat tubuh badan, waktu lapang dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Tuan-tuan puan sekalian, kita teruskan lagi pengajian kitab Indahnya Solat Berjamaah, muka surat yang ke-92. Betul saya kan? Nombor 4. Baik. Tuan-tuan puan sekalian, kita sedang bincang berkenaan tentang beberapa masalah berkaitan imam dalam solat berjamaah. Yang pertama, kita dah bincang pada pertemuan yang lepas, imam diketahui batal solatnya, kerana kedudukannya, apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita tahu imam batal selepas selesai solat, atau kita tahu imam telah terbatal ketika solat sedang berlaku dan sebagainya. Maka itu telah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Yang keduanya berkenaan tentang imam yang dipercayai bahawa solatnya terbatal melalui ijtihad para ulama, pun telah dibincangkan pada pertemuan yang sebelum ini. Kemudian yang ketiga, imam melakukan perbuatan yang membatalkan solat, pun sama juga dah bincangkan. Dan hari ini insya-Allah kita masuk masalah yang keempat, iaitu imam ialah seorang makmum. Imam mengikuti itu rupanya dia makmum kepada imam yang lain pula. Bagaimana kedudukannya? Baik. Maka tidak sah mengikut seorang makmum kerana dia sedang mengikut orang lain, dan berkemungkinan imam melakukan kesilapan atau terlupa, lalu makmum tersebut akan mengikut perbuatan imamnya. Ini biasa berlaku di RNR sebagai contoh. Bila semayang tu tak menentu dah soft dah, yang seorang ni imam kat sini sambung, yang belakang pun sampai tengok dia tak perasan ada jemaah di bahagian hadapan. Jadi orang tadi sambung soft mereka belakang, dia tak nampak imam kat depan. Jadi dia ikut orang yang sedang mengikut imam di depan lagi. Jadi maknanya dia mengikut imam, dan imam tu rupanya seorang makmum kepada imam yang ada di hadapan dia. Baik, dalam keadaan itu tidak sah ikut seorang makmum yang sedang ikut orang lain sebagai imam, dia ikut pula makmum tadi, maka sembahyangnya tidak sah. Kerana boleh jadi, kata tuan kitab ini, kalau imam depan tu buat silap, makmum ni ikut, yang makmum ketiga, tapi ketiga akan ikut juga kesilapan, sebab dianggap orang tu sebagai imam, sedangkan dia adalah makmum kepada imam yang lain. Begitu. Jadi kena hati-hatilah kalau kita nak berjemaah, pastikan betul tidak ada jemaah yang lain ke, ataupun orang itu memang
solat sendirian sebagai contoh. Kita nak lantik sebagai imam, kita pasti baru kita ikut melantik dia sebagai imam untuk solat kita. Kalau tak pasti, lebih baik kita solat seorang diri. Kerana kalau ikut juga kita buat agak-agak, rupa-rupanya dia makmum, maka sembahyang tidak sah. Yang lagi bimbang tak perasan sampai sudah. Ikut orang tu bagi salam, ikut imam bagi salam, dia bagi salam ikut imam dia, saya akan makmum. Habis sembahyang dia pun keluar. Rupa-rupanya orang tu tak boleh jadi imam, dia seorang makmum. Itu lagi inilah sembahyang tidak sah. Baik. Sedangkan antara ciri-ciri seorang imam itu ialah istiqlal. Istiqlal artinya bebas dan tidak terikat dengan orang lain. Imam dia tidak terikat dengan orang lain. Imam perlu ada ciri istiqlal, dia bebas. Baik. Serta boleh menanggung kelalaian makmum dalam solat menurut kesepakatan para ulama. Maka jika imam bertindak menjadi imam dan makmum dalam satu masa, artinya dialah makmum, dialah imam juga, berarti imam telah menghimpunkan dua perkara yang tidak boleh disatukan. Tak boleh. Makmum dia terikat kepada imam, sedangkan imam sepatutnya seorang yang bebas, yang tidak terikat dengan mana-mana orang sebagai imam dia pula. Maka bila satu orang digabung dengan dua tanggungjawab, imam dan makmum serentak, maka orang mengikut itu tidak sah. Baik. Jadi pastikan kita nak solat berjemaah, nak lantik imam, orang itu bukanlah seorang makmum kepada imam yang lain. Begitu Okey, selesai. Masalah yang kelima. Ini masalah imam wajib mengulang solatnya. Imam tu dia semayang dalam keadaan tertentu, dan semayangnya itu dibuat kerana terpaksa. Mungkin ada kemaslahatan, ada darurah dan sebagainya, dia kena solat juga. Dalam keadaan solatnya itu perlu diulang semula. Jadi orang ini pun sama juga, tak boleh ikut, tak boleh jadikan dia sebagai seorang imam. Tengok tuan-tuan, keadaannya adalah seperti yang pertama, seseorang yang bermukim dan bertayamum kerana ketiadaan air. Dia boleh semayang sebab air tak ada, tapi kena ulang solat. Yang kedua, seseorang yang terdapat najis di badannya serta takut untuk membasuhnya, mungkin membawa mudarat. Ada najis, dia takut nak basuh. Boleh jadi dia cedera ke, boleh jadi kalau dia basuh jadi satu kemudaratan yang menyakitkan dia. Jadi dia tak basuh najis tadi, tapi dia semayang macam biasa juga. Orang macam ni dia kena apa? Ulang balik solat dia. Baik. Yang ketiga, seseorang yang berhadas lalu menunaikan solat dalam keadaan tersebut bukan kerana dipaksa dan juga bukan disebabkan tidak ada alat untuk bersuci seperti air dan debu. Dia semayang dalam keadaan berhadas, sedangkan air ada, debu untuk tayamum ada, tapi dia semayang juga dalam keadaan berhadas tadi, maka orang ini wajib mengulang semula solatnya. Baik. Dalam ketiga-tiga keadaan di atas, seseorang itu tidak boleh menjadi imam sekalipun makmumnya turut berkeadaan sedemikian. Dia sama-sama dengan makmum dua-dua keadaan dia najis, dua-dua cedera. Naik motor aksiden, cedera ringan, tapi cedera itu tempat yang kalau dibasuh sakit sebagai contoh. Waktu dah nak habis ni, nak sembahyang ni, maka dia solat dalam keadaan mungkin ada najis pada tempat kecederaannya. Imam pun sama, makmum pun bonceng belakang dia, dua-dua aksiden. Jadi bila sembahyang, dia menanggung najis yang tak dapat nak dibersihkan, kena bimbang kalau dibersihkan mendatangkan kemudaratan kepada dia. Dalam keadaan ini tak boleh mana-mana menjadi imam, tak boleh. Sembahyang asing-asing lah. Sebab apa? Kalau buat juga tidak diterima, kerana imam tadi seseorang yang wajib mengulang semula solatnya. Baik. Sekiranya ada yang bertanya, bagaimana
Dia kata alasan awal tadi, hal ini kerana solat imam tersebut rosak dan tidak dikira. Yang terpaksa solat juga dengan menanggung najis sebagai contoh tadi, dia tak boleh jadi imam. Sebab apa? Solat dia sendiri pun sebenarnya solat yang tidak sah lah, terbatal kerana ada najis pada tubuhnya. Baik. Sekiranya ada yang bertanya, bagaimana pula dengan peristiwa Amru bin Al-As yang bertayamum lalu menjadi imam, sedangkan Nabi SAW tidak memerintahkan para makmum di belakangnya untuk mengulangi solat berdasarkan hadis berikut. Ini peristiwa sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang solat dia bertayamum, dia tayamum solat berjemaah, dia jadi imam pada sahabat yang lain. Jadi hadis akan cerita nanti keadaan itu. Orang mengadu kepada Nabi, Nabi tanya dia, kemudian dia kata laqad ada sekian-sekian, dia terang kepada Nabi, akhir Nabi tersenyum. Jadi hadis ini ada orang bertanya lah, kenapa Amru Al-As ni semayang dalam keadaan itu, imam yang bertayamum sepatutnya tak boleh jadi imam, sepatutnya tidak sah ikutan. Nabi tahu cerita tapi Nabi tak tegur, Nabi senyum je. Ni hadis Nabi yang nak cerita ni. Baik. An Amr bin Al-As qal ihtalamtu fi lailatin baridah fi ghazwatin dhati sulasil fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlik فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. Baik, maksudnya daripada Amru bin Al-As radhiyallahu an berkata, aku telah bermimpi sehingga keluar air mani pada suatu malam yang sangat dingin semasa peperangan Zat As-Sulasil. Jadi Amru tidur malam perang, dia tidur, dia bermimpi, dia keluar mani. Bila keluar mani maksudnya apa tuan-tuan? Mesti mandi wajib hukumnya. Nak solat mesti mandi wajib dulu. Baik. Apa kata Amru? Aku takut sekiranya aku mandi maka diriku binasa. Dari lain terdapat perbezaan lafaz tetapi maksudnya sama. Artinya nak mandi, hari sangat sejuk. Jadi kalau mandi juga bimbang, jadi mudarat pula kepada Amru yang mandi dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Baik. Lalu aku bertayamum, kemudian mendirikan solat subuh mengimami sahabat-sahabatku. Jadi Amru tak mandi wajib, dia bertayamum je, lepas tu jadi imam pula. Pada penerangan yang awal tadi, kalau seorang bertayamum, dia tak boleh jadi imam sebab sembahyang kena ulang semula, ikut juga tidak sah sembahyang ni. Tapi kisah Amru ni serupa tadi, dia keluar air mani, wajib mandi, tapi keadaan ketika itu sangat sejuk, dia takut kalau mandi memudaratkan diri sendiri, maka dia tak mandi. Dia bertayamum, kemudian solat bersama sahabat, jadi imam pula. Baik. Maka mereka menyebut perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mengadulah, tanya kat Nabi, apa cerita Amru ni? Macam mana kisah sembahyang kami ni ikut Amru ni? Baik. Baginda bersabda, wahai Amru, adakah engkau mengimami sahabat-sahabatmu sedangkan engkau berjunub? Lalu aku ceritakan, Amr kata, lalu aku ceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apakah yang menghalangku daripada mandi. Aku juga berkata, sesungguhnya saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah itu sangat mengasihani kamu semua.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ini yang jadi apa? Agak keliru sedikit. Poin yang utama kata tadi, tak boleh. Kalau buat juga tidak sah. Tapi bila sahabat buat, Nabi tak tegur pula. Bahkan Nabi senyum je. Tak cakap apa-apa. Jadi orang kata, kenapa ni macam bercanggah antara dua perkara ni? Satu kata tak boleh, Nabi kata macam boleh pula, nampak gayanya. Okey, tengok apa penerangan. Apa kata alim ulama? Baik. Berdasarkan pada hadis di atas, kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka yang solat di belakang Amr bin Al-As untuk mengulangi solat, sedangkan beliau hanya solat dengan tayamum kerana kesejukan. Ni orang bertanya lah ni, kenapa Nabi tak tegur? Kenapa Nabi tak suruh makmum-makmum ni ulang sembahyang semula? Sebab tidak sah ikut seorang imam yang bertayamum. Maka jawapannya, ini jawapan daripada para alim ulama. Yang pertama dia kata, Nabi SAW tidak merintahkannya untuk ulang sembahyang tadi, tidak bererti tidak wajib diqadha. Kerana qadha itu adalah satu tuntutan yang boleh ditangguh. Maksudnya Nabi tak terus direct suruh qadha. Tapi Amr cerita tadi, Nabi tak terus suruh dia menggantikan, sebab menggantikan solat itu sesuatu yang boleh ditangguhkan, boleh dilakukan selepas itu atau pada masa yang lain. Sedangkan menurut kaedah ilmu usul fiqh, ta'khirul bayan li waqtil hajah jaiz, yang bermaksud melewatkan sesuatu yang jelas kepada suatu waktu yang diperlukan itu adalah harus. Maka baginda mengetahui bahawa Amru maklum tentang hukum ini dan akan mengulang solat selepas wujudnya air. Jadi maksudnya Nabi tak tegur tu, Nabi dah tahu dah yang Amru ni mengetahui hukum solatnya. Maksudnya Nabi dah faham, Amru tahu, jadi tak perlu dia ulang semula. Tak perlulah beritahu. Memang dia tahu dah hukum kena ulang balik. Sebab itulah hadis tadi, Nabi hanya senyum dan tidak berkata apa. Baik, yang kedua kata ulama, boleh jadi juga para sahabat yang solat di belakang Amr bin Al-As telah mengetahui kewajipan mereka untuk menggantikan solat tersebut. Jadi Amr pun maklum, sahabat pun maklum bahawa solat itu perlu diulang semula. Jadi Nabi tak perlu cerita lagi lah benda yang telah maklum, yang telah diketahui. Baik. Yang ketiga kata ulama juga, boleh jadi juga mereka telah melakukan qadha. Artinya orang yang sembahyang dengan Amr tadi, masa sembahyang tadi dia buat, kemudian bila jumpa air dia dah qadha dah. Dah selesai semua qadha dah. Kemudian baru tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir Nabi hanya senyum dan Nabi tidak berkata apa, sebab qadha telah pun dilaksanakan. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ulama kita letakkan dengan kaedah-kaedah itu. Maka sebenarnya dalil ini, hadis ini tidak bercanggahan dengan hukum yang kita faham di awal tadi. Jelas tuan Jadi maknanya inilah katanya bila kita baca hadis Nabi, baca Al-Quran ni, perlu rujuk kepada kata-kata ataupun kupasan tafsiran para alim ulama, baru dapat makna yang sebenar. Kalau tidak, confuse sampai sudah. Kitab fiqh yang besar Muktabar kata tak boleh, hadis kata boleh. Itu yang akhirnya apa? Kita ikut hadis je lah, tinggallah ulama semua ni tak betul ni. Lain pula ulama dengan hadis Nabi. Ini yang tak faham lah. Sedangkan ulama yang menafsirkan ini ulama yang sangat faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat faham. Sedangkan kita di akhir zaman ni ilmu kita sangat sedikit. Hafal hadis pun 2-3 korek, itu pun sangkut-sangkut baca. Itu dah hafal, kadang-kadang tak faham pula makna. Hafal saja, faham makna pula, faham secara umum saja. Secara detail maksud hal tersebut dan sebagainya tak dapat kita fahami dengan tepat.
Sebab tu kita perlu kepada apa? Pandangan atau kupasan daripada alim, ulama, dan akhirnya kita akan temu bahawasanya tidak ada percanggahan. Ini boleh tengok yang ini tuan-tuan. Kalau kita baca hadis Nabi, dia kata hadis muskil hadis istilahnya. Muskil hadis ada juga. Yang hadis ini poin yang sama, pertanyaan yang sama, Nabi jawab macam ni. Datang orang kedua pula dalam keadaan yang lain, Nabi tanya, orang tanya Nabi soalan yang sama, Nabi jawab dengan jawapan yang lain pula. Bila kumpulkan hadis tadi, tengok apa pasal Nabi satu cakap lain, dia cakap lain. Nanti kalau orang tak dengar cakap ulama, dia kata apa? Nabi pun cakap berubah-ubah. Tak boleh gitu. Sedangkan ada jalan penyelesaiannya, ulama dah susun satu persatu dah. Yang pertama dia tengok keadaan hadis, Nabi cakap dengan siapa, kemudian status hadis tersebut dengan hadis yang ini, mana ramai perawi, mana sikit perawi, kedudukan dan sebagainya. Dan akhirnya bila digabungkan, dia harmoni. Tidak ada sebarang percanggahan sebenarnya di antara hadis-hadis itu. Gitu. Jadi perlu kepada apa? Penerangan atau tafsiran daripada alim ulama. Baik. Seterusnya tuan-tuan, masalah imam lagi yang keenam. Imam ialah seorang yang ummi. Imam seorang yang ummi. Ummi secara umumnya apa dia? Orang yang tidak tahu membaca. Imam dia orang yang tidak tahu membaca. Jadi apa hukum kita ikut imam yang tak tahu baca? Dan apa maksud ummi itu pada konteks bacaan Al-Quran ni? Mari kita fahami sama-sama tuan-tuan. Baik. Imam ialah seorang yang ummi. Perkataan ummi dinisbahkan kepada perkataan ummun yang bermaksud ibu, iaitu gambaran seseorang yang keadaannya seperti baru dilahirkan ibunya. Asal maksudnya bahasa Arab pula ialah seorang yang tidak tahu menulis. Tetapi para fuqaha menggunakan perkataan ummi secara majaz dengan maksud seseorang yang tidak mampu menyebut huruf dengan betul, seperti tidak mampu mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya, atau kata dia tidak mampu membunyikan tasydid di dalam bacaan Al-Fatihah kerana lidahnya yang lembut dan sebagainya. Jadi makna ummi secara umum orang yang tidak tahu menulis secara umum. Tapi bila ulama ambil makna ummi tadi dalam konteks solat sembahyang, khususnya imam tadi, apa dia? Seorang yang tak mampu menyebut huruf dengan betul, serta tidak mampu mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya yang sebenar. Itu dikira ummi juga. Walaupun dia lancar baca Quran, walaupun dia boleh baca Quran, tapi sebahagian huruf dia tak boleh sebut dengan betul, dia juga dikira sebagai ummi. Contoh huruf apa? Huruf ra jadi ghain. Kan ada orang baca Rabbi, ra jadi ghain. Dia bertukar tu. Ada orang huruf kha dengan ha, dia tak boleh nak beza. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca rahi, tu kha. Kalau ha, Bismillahirrahmanirrahim, hi. Kalau kha, khi. Ada orang begitu, dan dia sukar nak ubah. Boleh jadi memang kelemahan dia. Sejak lahir lagi dia belajar tinggi sampai ke Azhar, ada yang hafal Quran lagi, tapi ada sebahagian huruf tak boleh baca dengan betul. Tak boleh, dia cuba dah tak boleh. Apatah lagi memang orang tak kenal lagi dah teruk. Memang tak erti baca Quran, jadi imam pula main hantar dia baca, itu lagi teruklah. Sampai tahap yang tadi pun dikira sebagai ummi. Apatah lagi orang yang memang tak ngaji, hafal ikut orang, hafal ikut kaset, ikut CD gitu je, tak pernah disemak oleh guru, lagi dah bermasalah tentang ummi ni. Baik. Tidak mampu membunyikan tasydid tadi dalam bacaan Al-Fatihah. Tasydid dalam Al-Fatihah kena baca dengan jelas. Jangan gugur walau satu tasydid. Gugur satu tasydid
Al-Fatihah tidak sempurna, maka solat juga tidak sempurna. Tasydid ni apa? Sabdu. Contoh ayat perkataan akhir Fatihah waladdallin. Lam tu sabdu tu. Dallin. Kena jelaskan bunyi sabdunya. Kenapa? Setiap huruf yang bersabdu asalnya dua huruf. Satu sukun, satu berbaris. Kalau orang baca waladdallin, dia telah menggugurkan huruf yang sukun lam tadi dan hanya baca lam berbaris sahaja. Jadi dalam Fatihah ni banyak juga sabdu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua ra bersabdu. Kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Hi-Rahmanirrahim, dia telah gugurkan dua sabdu. Jadi kena hati-hati jugalah. Biasanya kalau Ar-Rahmanir-Rahim pada Bismillah dah salah, Ar-Rahmanir-Rahim pada yang ketiga pun akan salah juga. Ar-Rahmanir-Rahim dia akan baca Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah, Bismillah, itu semua menggugurkan apa? Tasydid. Iyyaka na'budu, ya bersabdu tu. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya sabdu tak ada. Iyyaka, jadi tasydid satu yang ditekan jelas bunyi sabdunya. Jadi Fatihah, siapa yang baca Fatihah tak boleh bunyi tasydid dengan betul, itu pun dikira sebagai ummi. Baik. Menurut pendapat yang baru, qaul jadid, seorang yang boleh baca Al-Quran tidak boleh solat di belakang imam yang ummi, sekalipun keadaan imam itu tidak diketahui. Hal ini kerana antara tanggungjawab imam ialah menanggung bacaan makmum yang masbuk. Sekiranya bacaan yang di dirinya tidak elok, maka dia tidak boleh menanggung bacaan orang lain. Itu dia punya hujah lah. Yang pertama, hukum apa tadi? Orang yang boleh baca dengan baik bacaan dia, dia tidak boleh mengikut imam yang ummi. Dia hafiz Quran, bacaan dia fasih, baik apa semua, so jadi imam tak mau. Contohlah, di sini ramai imam baik lah, tak masalah lah. Tempat lain lah ni, taman lain, surau ke apa, biasa gitulah kan. Surau ni tak ada orang nak jadi imam ni. Sebab surau tak ada elang tetap. Kalau masjid ni lain cerita. Bila tak ada belau ni payahlah sikit orang nak jadi ni. Tapi isunya ialah sembahyang tadi sah atau tidak sah tu. Dia hafal Quran, dia duduk belakang sembahyang, tak nak jadi imam. Dah tak ada orang nak pilih siapa-siapa dah, lantiklah seorang jadi imam. Yang imam tu membuat kesalahan dikategorikan sebagai ummi, maka dia yang belakang tadi ikut imam yang ummi, orang belakang tu yang bacaan baik, sembahyang tidak sah. Sebab dia tak boleh ikut imam yang ummi. Sebab imam tadi tak sempurna bacaan, sedangkan dia sempurna bacaan. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita kelebihan segi bacaan ke apa ke, maka manfaatkan. Allah pilih kita untuk jadi orang baik bacaan Quran, dan kita pun memang ada kesempatan, ada masa untuk bantu surau sebagai imam, bantulah. Kenapa kita tolak, akhirnya orang lain jadi imam ummi lagi, kita di belakang ada saham sama. Ya tuan-tuan, saya dulu gitu juga masa muda-muda dulu, masa muda tak tua nak sekali. Masa mula-mula dulu, umur dalam 24, 25 masa tu, dah balik pada Mesir, dilantik jadi imam, kemudian saya bertugas ke tempat lain dan dipanggil semula jadi imam. Saya dah bekerja sebagai penjawat awam masa tu, dah sibuk lah, banyak hal, banyak urusan lah. Mengajar di sekolah pagi, program lain, kursus lagi dengan aktiviti petang. Tiba-tiba Nazir masjid panggil.
Mengurusilah, sekarang berurusi istilahnya. Ustaz Najib kata, kami perlukan imam sekarang masjid kita ni. Masjid kita perlukan seorang imam. Jadi kami tak nampak orang lain dah Ustaz. Dia kata, kawasan kita ni saya nampak ustaz lah, bantulah masjid tu jadi imam. Jadi yang cakap tu ustaz juga. Dia kata, Ustaz, saya dah kerja tetap ni sibuk sikit lah Ustaz, macam-macam urusan. Jadi bila takut terima jawatan imam ni kan tak dapat buat dengan baik, takut tak dapat nak penuhi keperluan, tugas dan sebagainya. Dia kata, tanya Ustaz Haji, ada masa tak? Boleh tak? Dia kata, masa tu kan setiap tersibuk mesti ada masa yang kita agak lapang juga. Dia kata, macam ni lah Ustaz. Dia kata, kalau Ustaz tak terima, Ustaz tolak pelawaan kami ni, tiba-tiba datang seorang orang lain ambil jawatan ni, dan dia jadi imam dalam keadaan bacaan dia tak betul, dan Ustaz bacaan betul, kami dah minta tolong Ustaz, tiba-tiba Ustaz tolak pula. Naik orang ummi ni, dia baca buat kesalahan, Ustaz ada saham sama. Dia kata, tersana saya Allah, itu payah cakap orang berilmu ni. Kalau orang biasa-biasa senang jawab oh Ustaz Najib sibuk tak apa dah, tapi dia bagi buah kita balik. Akhir saya angguk je lah Ustaz. Yalah. Akhir misalnya tak perlu isi barang, selesai semua, Ustaz jadi imam dia kata. Sudah balik-balik semua loh. Nak tak nak kalau terima lah juga. Itu nak beritahunya amanah ilmu. Jadi begitu juga keadaan ni. Orang yang ada ilmu, dia sengaja tak nak membantu, dia biar orang siapa-siapa naik, dia rasa diri dia lepas. Tak, dia bertanggungjawab. Suatu amanah ilmu Allah bagi itu, maka manfaatkanlah ilmu itu untuk orang lain. Kesian tuan-tuan, kalau imam ni ummi ni, bayangkan berapa ramai sepanjang dekat belakang dia yang boleh baca dengan baik, tiba-tiba imam seorang ni ummi pula. Jadi berapa ramai yang akan terjejas solat. Sebab tu imam, makmum, kalau bacaan dia baik, dia singgah satu masjid ke surau ke, dia dengar bacaan imam tu lalu teruk sangat, memang ummi sungguh lah, maka dia boleh mufarakah, dia boleh pisah daripada imam tu, sebab dia dah tak yakin, memang tak sah dah. Fatihah huruf bertukar, bari ke apa ke, dia kata dah tak boleh ikut dah. Jadi dia boleh solat seorang diri, habiskan seorang diri. Sebab kalau ikut juga dia tidak sah. Begitu sekali tuan. Jadi berat imam ni. Jadi nak pilih imam, pilih betul-betul yang memang ada kebolehan, bukan main cabut-cabut dia. Kau lah sudah kau lah tersiapa naik. Itu masalah tuan. Baik, seterusnya tuan. Hal ini kerana setelah itu sebab imam ni dia akan menanggung bacaan makmum. Mana yang masbuk tersebut baca Fatihah. Jadi Fatihah makmum yang masbuk tadi, dia masuk imam nak rukuk dah, dia pun takbir tu rukuk, dia tak baca Fatihah kan. Jadi Fatihah dia ditanggung oleh imam. Jadi kalau imam sendiri bacaan pun tak lapis, macam mana nanggung orang? Dia punya hujah lah. Baik. Menurut pendapat yang terdahulu, qaul qadim, ikutan makmum kepada imam adalah sah dalam solat-solat sirriyah sahaja. Hal ini kerana makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam solat-solat jahriyah kerana ditanggung oleh imam. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu. Jadi dia qaul qadim, qaul jadid. Akan digunakan qaul jadid, pandangan yang baru. Yang terdahulu tidak diamalkan. Begitu Jadi kalau ikut yang dulu tu boleh. Syaratnya apa? Solat sirriyah, solat zuhur dengan asar. Sebab apa? Tak dengar imam baca. Tak dengar imam baca. Tapi kalau ikut pandangan atas tadi, tak kira sirriyah ke jahriyah ke, kalau imam tu yang ummi, yang belakang tetap tak boleh ikut. Begitu. Tapi yang pandangan yang qaul qadim ni dikata boleh, syaratnya sembahyang yang baca perlahan. Sebab tu ada orang offer, dan imam zuhur asar bolehlah dia. Subuh maghrib yang subuh dan tak nak dah. Zuhur asar boleh. Padahal sama je tu. Kau salah baca, salah juga. Tapi dia tak dengar akhir orang, dia confident je lah. Dia tak boleh gitu. Jadi imam ni kena sempurna bacaan pada tiap kali solat. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, kenapa dia kata begitu? Dia kata orang yang sembahyang solat
Dia kata kerana makmum tidak diwajibkan baca Fatihah dalam solat-solat jahriyah, ditanggung oleh imam. Baik, ini pendapat yang terdahululah. Baik, manakala Imam Al-Muzani pula berpendapat bahawa ikutan di belakang imam yang ummi adalah sah, sama ada dalam solat sirriyah atau jahriyah. Namun pendapat yang digunakan pakai adalah pendapat baharu yang mengatakan bahawa solat adalah tidak sah di belakang seorang imam yang ummi. Jadi mana-mana pendapat yang kedua ketiga tadi tak diguna pakai, guna pandangan pertama juga. Orang yang sempurna bacaan tak boleh ikut imam yang ummi, tidak sah salat. Begitu. Baik. Sebenarnya perselisihan para ulama mazhab Syafi'i berlaku hanya pada seseorang yang mempunyai lidah yang tidak boleh menyebut huruf-huruf Arab, atau dia boleh menyebut tetapi masih belum sempat untuk mempelajarinya. Jika tiada kedua-dua keadaan ini, seperti orang yang sengaja bertangguh dalam pembelajaran atau orang yang cuai, maka ikutan di belakang mereka adalah tidak sah sama sekali. Baik. Jadi dia kata kat sini, persisi pandangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i ini hanya pada seorang yang mempunyai lidah yang tidak boleh menyebut huruf-huruf Arab. Artinya bila sebut huruf Arab tu bunyi tak apa nak cantik lah, tak apa nak sempurna sebutan dia. Atau orang tu dia boleh menyebut tapi masih belum sempat untuk belajar. Dia tak sempat pergi belajar lagi, dia boleh sebut. Jadi sementara belum belajar tu, bacaan dia kategori ummi juga. Ini yang berlaku khilaf tadi dia. Baik. Jika tiada kedua sebab ini, dia kata seperti orang yang sengaja bertangguh dalam pembelajaran atau orang yang cuai, maka ikutan di belakang mereka adalah tidak sah sama sekali. Dia ada peluang untuk belajar, dia ada kebolehan untuk menyebut tapi tak nak belajar, ada kewangan yang cukup, ada masa tapi sengaja bertangguh untuk ni, maka orang itu memang tak layak langsung untuk dijadikan imam. Kalau buat juga maka tidak sah lah. Baik, kita azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tuan-tuan dan mata sekalian, kita mau sikit lagi. Baik, jadi khilaf dalam mazhab Syafi'i tadi, bila orang yang mempunyai lidah memang tak fasih sebut Arab. Yang keduanya, dia boleh menyebut tapi masih belum sempat untuk belajar. Itu ada khilaf kat situ lah. Jadi dia kata, kalau orang tu dia cuai atau tak nak belajar, maka dia memang tak boleh jadi imam lah. Baik. Oleh itu dia kata, seseorang yang menghadapi masalah ini, yang tu masalah memang tak boleh sebut dengan baik, atau dia boleh sebut tapi tak belajar lagi, dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka dia lebih-lebih lagi dilarang untuk menjadi imam. Jadi kesimpulan mudahnya, orang yang ummi ada masalah dalam bacaan Al-Qurannya, sama ada memang semula jadinya dia memang tak boleh sebut huruf-huruf tertentu, ataupun dia belum belajar sedangkan lidahnya boleh sebut dengan baik, dan dia pula tak usaha untuk belajar lagi teruk, maka dengan cara itu orang ni tak boleh menjadi imam. Itu semua mudah, tak boleh jadi imam, sebab dia akan menjejaskan makmum-makmum yang bacaan sempurna, yang bacaan baik. Kalau masjid lagi masalah besar, sebab yang datang sembahyang ni macam-macam kategori. Jadi ramai juga yang baik bacaannya. Jadi imam yang ke depan ni mestilah seorang yang baik juga bacaan. Begitu baik. Namun jika dia boleh membunyikan tasydid, membunyikan sabdu, tetapi tidak mampu untuk memperelokkan bunyi tersebut, artinya bunyi dah sabdu tapi tak berapa cantik lah, tak apa sempurna, baik, maka ikutan di belakangnya adalah sah dan hanya makruh sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain. Jadi kalau dia dah boleh sikit-sikit tu, terutama bacaan yang berkaitan dengan tasydid atau sabdu tadi, dia dah boleh baca, dah boleh tasydid tu, tapi tak sempurna, maka sah ikutan. Tapi kata Qadhi Husain tadi makruh. Baik. Sekarang sikit lagi tuan, kategori lain bagi ummi. Pergi maksud ummi ni kita habiskan sikit lagi. Hukum ikutan berikut adalah sama seperti masalah ikutan seorang yang mahir baca Quran di belakang seorang yang ummi, seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Yang pertama dia kata, seseorang yang hanya elok bacaannya pada 7 ayat Al-Quran selain daripada surah Al-Fatihah di belakang seorang yang tidak elok bacaannya tetapi hanya mampu berzikir, seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Seorang yang elok bacaan 7 ayat Quran, tapi 7 ayat tu pula bukan surah Fatihah. Dia pula duduk belakang imamnya seorang yang tidak elok bacaan, hanya mampu berzikir dalam sembahyang. Dia tak erti nak baca Quran, sembahyang berzikir je. Makmum hanya boleh baca 7 ayat je. Itu pun bukan Fatihah, surah yang lain, 7 ayat Quran. Jadi antara yang boleh baca 7 ayat Quran dengan imam yang langsung tak baca, berzikir biasa pun dikira kategori yang sama. Tak boleh dia jadi imam, orang tu tak boleh ikut dia. Sebab yang dekat depan tadi lebih teruk daripada yang mengikut di belakang. Yang belakang ni boleh baca Quran juga 7 ayat walaupun bukan Fatihah. Yang kat depan jadi imam ni langsung tak pandai baca Quran, berzikir atau sembahyang. Maka sama kaedah aja, tidak sah mengikut imam ini. Baik. Ataupun dia kata seorang yang menghafaz bahagian awal Al-Fatihah sedangkan seorang lagi hanya menghafal bahagian akhirnya, maka hukum ikutan salat berjemaah di antara mereka berdua juga tidak diharuskan. Dia 2 orang, mungkin mu'alaf ke wallahu alam lah ni kes ni. Seorang hafal 4 ayat dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu dia hafal 4. Kemudian kawan seorang lagi pula dihafal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 ayat dia. Dalam perkara ni, dua-dua ni tak boleh berjamaah. Dia tak boleh ikut dia tak boleh ikut dia, sebab sama-sama ummi.
sama-sama ada masalah. Baik. Selain itu, bahagian di bawah turut termasuk dalam kategori ummi. Apa dia? Itu arat, iaitu orang yang baca idgham dan menukarkannya dengan baris lain, bukan pada tempatnya. Contohnya dalam bacaan Al-Fatihah, seorang itu menyebut perkataan Al-Mustaqim dengan mentasydidkan huruf sin pada Al-Mustaqim, atau mentasydidkan huruf ta pada Mustaqim juga. Payah nak baca tu. Dia mensabdukan huruf sin, mustaqim lah, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Macam orang baca alhamdulillah, melantun-lantun, jadi menambah tasydid. Ataupun tasydidkan huruf ta, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dia baca gitu. Ini termasuk orang yang apa? Arat istilahnya. Orang yang suka baca mengidghamkan, tukar baris yang tidak kena pada tempatnya. Okey. Sekiranya dia membaca idgham tanpa menukarkan baris, seperti mentasydidkan lam pada maliki, dia baca maliki, dia baca maliki, lam ditasydidkan, tapi baris lam masih betul bagi bawah. Atau dia mentasydidkan kaf pada malikiyau, maka kedua-dua keadaan ini tidak merosakkan bacaan Al-Fatihah. Dia tak tukar baris kekal, tak ada salah baris, cuma dia tambah sabdu. Orang baca malikiyau, dia baca malikiyau, liki, maka di sana dia menambah apa? Sabdu pada huruf kaf tersebut. Tapi baris asal kaf tu bagi bawah dia tak tukar, dia baca betul segi baris, cuma tambah tasydid je. Maka dua keadaan ini tidak merosakkan bacaan Al-Fatihah. Baik. Seterusnya yang keempat, al-thagh. Itu istilah dia, iaitu orang yang menukarkan suatu huruf dengan huruf yang lain, seperti mensebutan huruf tha pada sin. Al-mustaqim dibaca al-mustaqim, lidah dia keluar. Memang ada orang penyakit macam ni, penyakit huruf S dia semua lidah keluar. Saya suka sa semua. Memang ada penyakit macam tu. Jadi kalau orang macam ni ada termasuk dalam al-thagh, orang yang menyebut sa pada sin, patutnya dia baca mus, dia keluar lidah pula. Ataupun membunyikan sebutan ra pada ghain. Ni ra jadi ghain ni, biasa kita dengar ni, iaitu kalimah ghairil maghdub dibaca ghairil maghdub, ghairil. Kalau ra jadi ghain ni jelas sebenarnya daripada bismillah dengar dah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Terang-terang dia huruf ra jadi ghain. Dia termasuk dalam apa? Al-thagh istilahnya, menukar huruf kepada huruf yang lain. Oleh itu sebutan idgham bukan pada tempatnya, dan membatalkan solat itu merupakan pertukaran yang khusus pada baris sahaja. Jadi orang yang baca masalah arat tadi, yang suka masukkan huruf ini, kalau dia tukar dengan baris sekali maka tidak sah. Tapi kalau letak sabdu, baris tak berubah, masih sah. Baik. Maka kita boleh katakan setiap orang bersifat arat itu ada al-thagh, tapi bukan sebaliknya. Namun demikian, sekiranya seorang itu hanya kurang menyebut huruf dengan jelas, bukan menukarkannya dengan huruf yang lain, maka itu tidak memberi apa-apa kesan terhadap solatnya. Artinya dia masih menyebut huruf yang sama, cuma kurang jelas sebutan. Dia beza ni, yang sebut kurang jelas dengan orang yang jelas menukar huruf. Itu beza. Ada orang dia baca mungkin suara tenggelam ke apa ke, tapi dia masih membaca pada huruf yang sama, cuma sebutan tak jelas.
Berbeza seorang lagi ni, memang sebutan dia jelas, tapi jelas dia tukar huruf. Itu kat situ baik. Jadi kalau yang baca tadi yang sebutan kurang jelas masih sebut dengan betul, maka itu tidak beri apa-apa kesan terhadap solatnya. Maksudnya solatnya masih sah. Baik. Sebenarnya seorang ummi itu hanya sah diikuti oleh orang yang seumpamanya, iaitu bersifat ummi sepertinya, iaitu seperti orang yang menghafaz bahagian awal Fatihah dan diikuti oleh orang yang menghafaz bahagian yang kedua surah tersebut. Begitu juga orang yang bersifat arat dan as-sakh tadi, mereka hanya boleh diikuti oleh orang yang mempunyai sifat yang sama dengannya pada suatu perkataan. Masalah mereka ini sama dengan masalah dua orang perempuan dalam solat. Artinya kalau memang dua sama je, imamnya sebut ra jadi ghain, makmumnya semua ra jadi ghain. Faham tak? Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum semua Bismillahirrahmanirrahim juga. Dan keadaan itu boleh untuk dia berjamaah dengan imam tersebut, sebab sama-sama masalah pada tempat yang sama. Begitu. Kalau semua jemaah baca huruf apa tadi? Huruf sa jadi sin ke apa ke? Sama semua masalah. Kita dengar imam salah, imam macam ni. Habis semayang dengar makmum baca pula semua sama spesialnya, maka bolehlah dia berjemaah. Kita tak boleh ikut. Kalau kita nak ikut juga, kita kena jadi imam. Yang tadi kena jadi makmum, sebab bacaan kita sempurna, dia tidak sempurna. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, pegangan kita dalam menilai kedua-dua sifat ini adalah melalui kesepakatan dan perbezaan dalam menyebut satu-satu huruf yang sukar dituturkan. Sekiranya seorang itu menukarkan sebutan huruf sin kepada sa pada satu perkataan Al-Fatihah dan seorang lagi kepada huruf zai, maka mereka berdua dikira mempunyai kelemahan yang sama. Satu dia tukar huruf sin jadi sa, satu lagi sin jadi zai. Masalahnya apa? Dua-dua tak boleh sebut sin. Seorang bertukar jadi sa, seorang bertukar jadi zai. Dia boleh berjamaah, sebab masalah pada tepat huruf yang sama. Namun sekiranya perbezaan itu berlaku pada dua perkataan yang berbeza, maka tidak sah ikutan orang tersebut dengan orang yang satu lagi. Artinya dalam bacaan Fatihah itu, kesalahan yang imam tak boleh sebut dengan yang makmum tak boleh sebut, perkataan yang berlainan. Imam masalah huruf ra, makmum masalah huruf sa, bagi contoh. Jadi kesalahan dia tak sama. Dan keadaan itu masing-masing tak boleh nak berjamaah. Kalau ikut dia masalah ra, dia boleh berra betul pula. Kalau tukarkan pula, dia masalah sa pula, sa ra tu betul. Maka keadaan itu tak boleh saling berjamaah. Tak boleh jadi imam. Baik. Begitu juga seorang yang bersifat arat tidak boleh mengikuti orang yang bersifat al-thag, dan sebaliknya. Yang arat tadi orang suka idgham kan, al-thag tadi suka tukar huruf, maka kesalahan tak sama, tak boleh berjemaah. Hal ini kerana setiap seorang daripada kedua-duanya mampu melakukan satu perkara, sedangkan perkara tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang lagi. Sekiranya seorang imam tidak mampu meneruskan bacaan dalam solat disebabkan bisu, bungkam atau seumpamanya, maka makmum dikehendaki untuk berniat mufaraqah. Ini tidak sama dengan masalah imam yang tidak mampu berdiri, kerana ikutan makmum adalah sah untuk imam yang duduk. Jadi kalau imam tadi masalah dia tiba-tiba bisu, tak berbunyi, tak bercakap, tak boleh keluar suara ke apa ke, jadi makmum boleh mufaraqah. Tak boleh ikutlah, memang tak boleh baca. Tapi berbeza dengan sedang solat berjamaah ni, imam kat depan, tiba-tiba imam rasa nak pitam, imam rasa macam nak wabah, tahu imam duduk, makmum masih boleh mengikut imam yang duduk tadi, tapi ikut cara dia berdiri lah. Jangan pula imam duduk, semua duduk pula. Tak ada. Imam duduk sebab keuzuran yang berlaku tiba-tiba ketika solat.
maka dia boleh duduk, makmum teruskan berdiri ikut perbuatan solat seperti imam lakukan. Imam rukuk cara duduk, kita rukuk cara berdiri, masih dibolehkan untuk ikut imam, tak perlu mufaraqah. Baik. Sekiranya makmum tidak mengetahui bahawa imam telah ditimpa penyakit bisu atau bungkam sehingga dia menyempurnakan solat, maka makmum dikehendaki mengulang solatnya semula. Hal ini kerana bisu atau bungkam yang berlaku secara tiba-tiba adalah satu perkara yang jarang-jarang berlaku dan tidak sama seperti berhadas. Tak pernah lagi saya jumpa imam elok bercakap sebenarnya bisu pula tiba-tiba. Tapi benda ni mungkin boleh berlaku. Mungkin boleh berlaku. Allah tarik begitu, Allah tarik nikmat dia tak boleh bercakap. Jadi masa sembahyang Allah tarik, tiba-tiba dia diam, tak bunyi dah. Kilap pun imam sonya tak bunyi apa-apa. Lepas sembahyang imam mengata aku tak boleh cakap dah, tak boleh bunyi dah. Dah bisu dah. Dia tunjuk syarat dia dah. Maka keadaan itu makmum kena ulang semula solatnya kerana imam tadi tidak membaca dalam solat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah minggu akan datang kita bincang lagi berkenaan tentang imam tidak diketahui kemahiran bacaan. Kita pergi sembahyang tompek tak kenal imam, ada tak tahu imam ni boleh baca tak baca. Macam mana keadaan kita akan bincang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.